pendengar Dia 897, berikut ini adalah kisah pengalaman yang ingin saya bacakan. Dan kiriman ini seterusnya adalah kiriman email datangnya daripada seorang pendengar dari seberang. Dan pengalaman kisah yang menyeramkan ini berlaku di salah sebuah kampung di Batu Pahat. Kisah daripada Kak Nora. Kata Kak Nora, kisahnya berbunyi begini. Kak Nora kata beliau ada seramai, bayangkan ada 6 adik-beradik. Jadi ini bermakna ibunya ni melahirkan 7 anak lah, termasuk Kak Nora lah. Dan kata Kak Nora, beliau ni satu-satunya lah yang sering kali balik kampung jenguk ibu. Yang lain jarang sekali, ada pun tak pernah balik kampung setelah mereka berhijrah ataupun berpindah ke bandar. Dan itulah hakikatnya, anak yang ramai tak boleh jaga seorang ibu. Tapi terpaksalah kakak sebagai seorang anak yang sulung menjenguk-jenguk ibu. Kakak tak boleh tinggal dengan ibu sebab apa? Jauh dari tempat bertugas. Pukul berapa nak bangun dan pukul berapa nak sampai. Jadi terpaksa tinggal di bandar. Ada juga adik-beradik yang telah pun berhijrah di luar Malaysia, kata Kak Nora. 2 orang dari mereka, itu susah lagi kisi, langsung tak pernah jumpa. Kadang-kadang hari raya pun tak pulang. Berjumpa, jenguk ibu, tanya khabar. Yang lain tu setakat tinggal di Kuala Lumpur pun dah susah nak datang rumah. Kakak lah, kadang-kadang setiap minggu sekali lah akan ulang alik. Jadi bila kakak dapat tahu ibu kakak ni ada penyakit, diserang sesuatu penyakit, lebih kerap kakak pulang. Malah kakak buat keputusan, kakak beritahu suami yang kakak nak balik kampung untuk jaga mak dalam keadaan yang tidak sihat. Nasib baiklah kakak mempunyai seorang suami yang bertanggungjawab dan memahami. Kakak suami dengan 2 orang anak balik ke kampung. Memang susah kisi dari kampung nak pergi tempat tugas, kena bangun awal, balik pun kadang-kadang jalan raya sesak. Tapi inilah dia, sedikit sebanyak harus membalas jasa ibu yang telah pun membesarkan kita. Ibu kakak kisi, ibu kakak sakit tenat dan kakak tak nak beritahu penyakit apa yang diserang ibu. Dan waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku, anak kakak dengan suami berada di rumah kami yang terletak di kawasan bandar. Jadi apa yang berlaku, kakak ni pula berada di rumah seorang diri. Waktu itu suami dengan anak tak boleh pulang sebab keesokan hari mereka ada sesuatu yang harus mereka hadiri. Dipendekkan cerita, kata Kak Nora, kakak duduk dalam rumah seorang diri sedang penat telefon adik-beradik yang lain. Betul kisi, penat telefon adik-beradik yang lain suruh datang cepat. Mak dalam keadaan tidak stabil. Dan kakak memang berancang, kalau malam ini keadaan mak menjadi begitu teruk, kakak nak telefon ambulans dan bawa dia pergi ke hospital, kata Kak Nora. Jadi para pendengar Dia 897, kakak telefon adik-beradik pukul 4 petang. Dah 10 malam tak seorang pun datang balik. Dah 10 malam tak seorang pun balas panggilan kakak. Kakak duduk depan telefon, masuk balik dalam bilik tengok mak, kasih makan ubat, minumkan air. Kakak duduk balik di telefon, tunggu mereka telefon, duduk di luar. Sampai 1 pagi kisi, kakak dengar orang buka pintu. Kakak bangun ternampak adik lelaki kakak balik rumah dalam keadaan basah kuyup. Namanya Mat Noh, kata Kak Nora. Mat, kenapa kau basah ni, Mat? Adik kakak Mamat ni jalan terus masuk bilik mak. Kakak tengok luar, mana kenderaan adik kakak? Kalau dia balik, dia akan memandu kereta, kata Kak Nora. Tapi bila tengok di luar, kereta pun tak ada. Kakak lari masuk balik dalam bilik. Adik kakak Mat Noh tak ada dalam bilik kisi. Kakak terima berita sedih. Panggilan telefon akhirnya sampai ke rumah mak. Bila jawab kisi, abang, katanya di sinilah abang ipar kepada adik kakak ni menelefon dan mengatakan adik kakak Mat Noh kemalangan jalan raya dan dalam keadaan kritikal. Bila dapat berita, kakak sedih sangat. Dalam masa yang sama, mak kakak meninggal dunia kisi. Bayangkan betapa sedih hati kehilangan 2 orang dalam masa yang sama. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Itu dia Dan ada continuation lah kisahnya kata Kak Nora. Adiknya datang seolah-olah jumpa ibunya, tapi sebenarnya adiknya kemalangan jalan raya dalam perjalanan nak pulang ke kampung untuk berjumpa dengan ibu yang sakit tenat. Dalam malam yang sama, adik meninggal, ibunya meninggal. Dan bagaimana agaknya? Apakah rasa anda dengan kisah daripada Kak Nora, pendengar kita dari Batu Pahat, berkongsi pengalaman? Anak kepada makcik ni lah seramai 7 orang lah termasuk Kak Nora. Dan hanya Kak Nora saja yang ulang-alik, yang masih lagi tunjukkan sayang, masih lagi cintakan ibu, masih ambil berat. Kalaulah Kak Nora tak buat demikian, ada rasa bagaimana agaknya? Apa akan terjadi pada ibu tersebut? Jadi sama-sama kita renungkan kisah yang dikirimkan awal tadi, memang cukup menyayat hati. 2 insan yang disayangi dalam keluarga meninggal dunia dalam masa yang sama. Okey, kadang-kadang itulah ada yang lazimnya kadang-kadang cakap tentang orang meninggal ni, kita sering kali lah, saya juga pernah dengar, anda juga saya rasa mungkin pernah dengar, kalau cakap tentang orang meninggal ni lazimnya mesti beberapa hari sebelum orang tu meninggal, mungkin beberapa minggu tu dia akan membuat perkara-perkara ganjil lah. Bila orang meninggal, orang tu dah meninggal, barulah dengar selalu macam-macam cakap si Latif tu tak pernah-pernah lah nak keluar rumah salam aku. 2 hari sebelum dia meninggal, dia salam aku, dia cium peluk aku. Pernah dengar tak situasi sedemikian rupa? Apa si Minah tu tak pernah-pernah nak makan durian. Tak suka durian. Tiba-tiba boleh minta aku belikan dia durian. Kemudian meninggal dunia. Pernah tak anda dengar cerita yang macam tu lah? Seolah-olah si empunya diri memberikan tanda-tanda yang ganjil lah. Seolah-olah dia akan meninggal dunia. Yang penting tidak ada seorang pun tahulah ajal maut di tangan Tuhan kan. Jadi selepas terjadi barulah dia kata, orang ceritakan macam tu Baik, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Anda boleh hubungi saya sekarang 669 11897. Teman dia 897, kita akan teruskan kisah selanjutnya. Hello, selamat pagi, siapa tu? Hello, Assalamualaikum. Siti. Ya. Hadiah dari Ibu Sempah sama. Hadiah apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Ada kisah dia, tadi dah dengar kisah di Batu Pahat tu? Ada, tapi saya tak boleh kan. Dan pengalaman hadiah tentang apa ni nak ketengahkan? Sebelum saya berikan cerita saya memang peminat MJ Doba dari sejak Zon selesai lagi lah. Terima kasih. Tapi sayangnya pada hari Jumaat yang lalu, 14.10, saya tak dapat dengar MJ Doba lah. Kerana ada pemujaan di kosan tempat saya duduk ni. Ada apa? Ada pemujaan di kosan tempat saya duduk ni. Oh, ada pemujaan? Oh, ini satu upacara yang ada di sana. Ada orang seseorang telah melakukan sesuatu lah di sana. Ini saya. Dan silakan, apa yang berlaku? Ceritanya begini. Adik saya ni ada kawan orang Indonesia. Orang Indonesia ni bernama Dalko, Wadi dan Pak Isama. Dia memang rajin lah kat rumah saya untuk bermain. Kadang dia main lagu ayam, kadang dia main daun teruk. So petang tu, pada petang Khamis malam Jumaat tu, dia ada datang sini, dia tanya adik saya. Dia kata, adik tu mana? Saya cakap dia tak ada, dia kerja. Lepas tu dia kata, kamu mau tengok tak? Kakak cantik, dia kata. Lepas tu saya cakap apa? Tak nak lah aku. Kalau kamu mau tengok, aku tunjukkan original, dia kata. Lepas tu, saya ingat benda tu benda yang main-main lah di main saya kan. Apalah, cakap. So, dia pergi ke tempat yang pemujaan tu, yang saya cakap,
kat situ memang tempat yang gantung diri, bunuh diri kan. So, tahun 2008, ada orang mati kena bakar. Ada bunuh orang tu, dia dah bunuh lepas tu dibakar. Orang tu dekat, dia kan kawasan tempat juga lah. Tapi untuk kereta. So, lepas tu kan dia nak puja orang tu. Kata, saya tanya dengan dia untuk apa sekadar hiburan je. So, saya cakap apa, kamu jangan main lah. Cakap, Pak, ni betul-betul cakap. Dia ajak adik saya. Saya kata, tak payahlah kau ajak dia. Kau nak pergi, kau pergi sendiri cakap. Memang saya tak kasih kan. So, lepas tu dia pergi satu tempat tu. Memang dia sediakan lah. Barang-barang dia seperti saya tengok apa yang saya tanya. Apa boleh yang kelawak? Limau, kemenyan, ayam hutan, telur kan. Lagi-lagi benda-benda yang saya tak tahulah. Dia ada jampi serapah dia lah. So, dia pergi kat situ, dia pasang kamera. So, dia 3 orang, dia jampi lah, dia jampi serapah apa-apa kan. Memang, dia ada kasih lah, kalau kamu mau kamu panggil ni je. Kata tak nak aku. So, dia dah, malam tu dia buat, dekat tempat yang ada pembunuhan lah. Dia kerja. Memang benda tu memang wujud asli. Saya sini tengok dia punya video yang dia tunjuk saya. Tapi memang benda tu memang sekali membah lah. Saya nampak apa yang saya tengok, kain dengan kain putih. Tapi saya tak nampak utuh lah. Dia memang sekali membah dia. So dalam video tu, termasuk orang daripada dia, termasuk. Pak Itam berasuk, lepas tu Pak Itam dah berasuk kan. Lepas tu dia kata, kau hapuskan apa yang kau wanitakan kata. Hapuskan sebelum kau hapuskan kata. Sebelum matahari tu bernama. So, malam tu, pagi sebenarnya, petang tu kan, dia kerja, katanya dia, kau dah jumpa pun kakak cantik tu, saya ingat dia bohong nanti. Dia kata, Mel, kalau kamu tak ada ilmu di dada, yang sabar lelaki dia dah. Dia tunjukkan saya punya view cam kan. Saya tengok memang saya pun memang saya rasa memang geli lah dia sih. Saya cakap apa? Kenapa kau nak panggil benda-benda ni kan? Dia kata apa? Aku sekadar hiburan. Salam kenalan untuk aku dia kata. Saya tanya nyanyi kan. Dia memang pernah nombor lah. Dia memang saya respect dia memang dia. Dia kata tu, aku sekadar main kakak cantik aku nama Mayan. Dia langsung nama Mayan. Lepas tu saya tanya dia, untuk apa kan? Dia kata untuk dia dikaya. So saya tanya dia, kalau kau nak dikaya, kau pergilah apa pun kau nak panggil benda-benda tu untuk main nombor main apa kan? Dia kata kita lagi bukan dia kata, tak ada apa-apa. Selama ni aku main benda ni, tak ada apa-apa kan? Tu lah jadi saya memang malam tu yang dia buat pengujian tu, saya punya tingkap bilik tu tiba-tiba terbuka tu. Saya dah kunci tau. Tiba-tiba terbuka, memang saya saya tutup balik tingkap tu kan. Saya dah tutup. Terbuka. Saya cakap dengan suami. Ya, kenapa pintu terbuka? Padahal saya dah kunci tau. Saya dah kunci tingkap tu. Memang kata suami saya tak payah dengan air 12. Saya cakap. Matikan dia. Sebab kat sini kan ada pemijaan kan. Lepas tu memang sayang lah 14 bulan tu mulai tak dengar lah. Memang saya takut lagi sini. Itu je lah. Terima kasih Hadiah Ya saya. Kembali pengalaman di rumahnya tu ada pemujaan lah sebab tu mungkin ada ialah nak menghalau makhluk-makhluk tertentu ke tak tahulah. Kiriman selanjutnya SMS sebelum saya berehat seketika yang ini datangnya daripada mana ni? Ini dia dari Haji Maswan. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji Maswan kata saya ingin berkongsi satu pendapat pandangan dari saya. Ada pendengar-pendengar Misteri Jam 12 ni, saya pasti ada yang bukan kosong, ada yang berilmu. Ilmu yang saya maksudkan ni bukan ilmu-ilmu biasa, faham-faham sajalah. Dan sekiranya orang yang ada ilmu berjumpa dengan yang ada ilmu, kadang-kadang mereka akan menggunakan ilmu di dada untuk cuba menguji antara satu sama lain. Antaranya kalau saya ni misal kata Haji kita Haji Maswan kalau saya ada ilmu tertentu dan saya berjumpa dengan KC yang ada ilmu dan KC tahu saya ada, saya pun tahu KC ada. Bila kami berjabat tangan, kami akan memberi satu isyarat seolah-olah yang kami nak berlawan. Jadi bila ini berlaku, barang sesiapa yang berdiri antara si A dengan si B, orang itu akan terkena makan dalam.
memang benar KC. Misal kata KC sekarang ini dah tahu saya ada ilmu, saya pun tahu KC ada ilmu. Kemudian kita setelah berjabat tangan kita berpisah. Mungkin saya berdiri di satu sudut, KC berdiri di satu sudut, jarak tidak jauh dekat. Mulut KC mula kumat kamit dan jari mula tunjuk atas bawah berputar-putar seolah-olah membaca mentera melakukan sesuatu, kata Haji kita lah, Haji Maswan. Jadi antara perkara itu berlaku dan Sembo dihantar pula tengah-tengah jalan seseorang yang tidak ada kena-mengena dalam hal ini, orang itu boleh terkena serpihan barang yang dihantar. Oh, jadi itu saja yang ingin saya ketengahkan, kata Haji Maswan. Terima kasih dan selamat malam. Oh, macam tu ke? Dia kira macam ton in between lah. Pak Guru A dengan Pak Guru B bergaduh tak puas hati. Mereka sedang, aduh kan, you kan. Tiba-tiba tengah-tengah orang jalan. Kena lah, babe. Jadi macam mana tu? Macam mana nak mengelakkan daripada berlakunya perkara sedemikian rupa? Saya akan kembali sebentar nanti dengan kisah misteri anda. Di sini ada satu kisah pengalaman yang saya nak bacakan sebentar nanti. Ini merupakan kiriman email juga daripada salah satu kumpulan paranormal di Singapura tentang mereka telah melakukan lawatan di salah sebuah tapak tanah perkuburan di Singapura. Di manakah tempatnya? Akan saya beritahu anda sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Saya akan kembali sebentar nanti dengan kisah daripada sebuah kumpulan paranormal di Singapura. Wah, banyak kumpulan. Kalau tadi PCM, pencari hantu, yang ini SS, Soul Searchers. Oh, ada Soul Hunters, ini Soul Searchers. Ada juga kumpulan namanya Alam Misteri. Dan para pendengar Misteri Jam 12, pada 27 hari bulan Oktober, hari Khamis malam Jumaat, saya akan berada di Singapore Expo dalam satu acara yang diberi nama Misteri Malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat pukul 9 malam saya ada di Singapore Expo sampai 10 malam. Dan bila saya berada di sana tu, akan saya bawa bersama beberapa mungkin artifak-artifak lah saya panggil yang ada berkaitan dengan mungkin saka yang disimpan, artifak-artifak berkaitan dengan mungkin pemujaan yang pernah dimiliki oleh orang-orang tertentu, akan saya bawa bersama tunjuk pada anda, dan kita akan sembang-sembang juga, berkongsi kisah-kisah misteri di sana. Jadi kalau anda ada masa lapang, ayo bersama saya lah pada hari Khamis 27 hari bulan, hari Khamis malam Jumaat di Singapore Expo Dewan 5, masuk percuma dalam pameran anjuran Orange Promotion, iaitu pameran kawin-kawin makan-makan 2011. Dan kalau anda datang, mungkin anda ada sesuatu yang nak kongsi sama. Anda ada satu mungkin cincin yang dulu zaman datuk anda pernah simpan ke, dan dia suruh anda simpan, bawa bersama dan kita akan tengoklah berkongsi kisah-kisah misteri di sana. Baik, kita akan kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Teman Ria 897. Berikut kisah daripada kumpulan SS, dikenali sebagai juga Soul Searchers. Sebelum itu, di sini ada sesuatu tentang kumpulan ini yang pendengar kirimkan email ingin anda tahu. Yang pertama, Soul Searchers adalah kumpulan paranormal, salah satu kumpulan paranormal di Singapura. Dan setiap kali kalau kami nak keluar, kami paling ramai boleh membawa 3 orang. Paling ramai 3 orang setiap kali kami akan keluar dan buatlah penyelidikan, katanya. Dan dalam kumpulan kami tidak memanggil nama individu. Seperti dalam kiriman email, nama pengirimnya Amran. Tetapi dalam kumpulan ini saya dikenali sebagai Brother Incredible. Ada juga nama-nama samaran yang lain seperti Motion dan sebagainya di sini. Kenapa agaknya kami menggunakan nama-nama samaran? Sebab kami pernah rujuk kepada bukan 1 malah 4 orang pakar yang mengatakan dengan memanggil nama kami yang sebenar, benda itu akan mengganggu dan boleh mengikut kami pulang ke rumah.
Sejauh mana kebenaran kami tak pasti, tapi kalau dah 4 orang cakap macam tu, kami harus menggunakan nasihat yang diberikan. Baik, kata Amran ataupun lebih dikenali sebagai Brother Incredible dalam kumpulan Soul Searchers ini, setiap kali nak keluar, nak membuat satu penyelidikan tentang kehadiran makhluk halus, paling ramai 3 orang. Ketua kumpulan kami, iaitu Brother Motion, akan hantarkan kiriman email kepada semua ahli anggota. 3 orang yang kirimkan terpantas balasan ataupun membalas kiriman email itu, 3 orang itulah akan ikut sama melakukan penyelidikan. Kenapa agaknya, kalau Casey boleh tanya? Kenapa 3 orang dan tak lebih? Bila 3 orang, katanya di sini, better result. Lebih sunyi, lebih senyap, tidak bising dan mudah menjalankan sesuatu penyelidikan. Cuba bayangkan, kalau Casey masuk tanah perkuburan, niat di hati nak rakamkan sesuatu, tetapi yang pergi sampai 14-15 orang. Bagaimana agaknya Casey? Macam mana nak dapatkan sound audio yang diinginkan? Pasti tak boleh. Jadi 3 orang ni pun dah kira banyak, dah kira ramai, kata Encik Azman, tapi itulah yang paling selamat. Jadi berbalik pada kisah yang dialami. Ketika itu, Brother Incredible dan juga pengetua ataupun ketua kumpulan Brother Motion dan juga seorang lagi yang dikatakan di sini telah pun mengikuti rombongan memasuki salah sebuah tanah perkuburan di Singapura. Kubur yang kami pergi adalah sebuah kubur yang lama di kawasan Kranji. Mungkin ramai yang tak tahu. Kubur ini terletak di sebelah barek army yang lama. Kami sampai ke sana sekitar pukul 12.30 tengah malam. Dan Casey, memang betul 3 orang saja pergi. Kami membawa beberapa alat detektor, termasuklah sound recording ataupun sound recorder yang dibekalkan bersama. Bila masuk dalam, kalau 3 orang memang menyeramkan. Kami disambut dengan bauan yang cukup harum dan wangi. Dan kami tidak dibenarkan bercakap. Setiap kali kalau nak cakap sesuatu, kami akan beri isyarat ataupun keluarkan kertas, tulis di atas kertas. Itulah yang kami praktikkan dan sejauh ini keputusannya memang memuaskan. Saya akan kirimkan email pada Casey tentang apa yang dapat saya rakamkan ketika kumpulan saya Soul Searchers memasuki tanah perkuburan Kranji. Tetapi yang menakutkan Casey, mungkin para pendengar Ria 897 FM ada di antara anda pernah memasuki tanah perkuburan Kranji. Kalau kita masuk sebelah dalam, akan ternampak satu pohon rindang yang tidak begitu tinggi. Di pohon tersebut, Casey, ada digantung buaian yang dibuat dari tali dan kayu papan. Bayangkan, malam tersebut, saya dan teman-teman saya datang 12.30 malam. Bila sampai dekat dalam, memang tak ada orang. Tetapi nampak buaian tu bergerak dari jauh. Bergerak seolah-olah ada orang duduk di atasnya dan bermain dengan buaian tersebut. Kami tidak dapat rakamkan video kerana bila kami hidupkan video, buaian itu berhenti dari bergerak dan tahu ada sesuatu. Di situ telah pun kami talakan sesuatu device yang kami bawa bersama untuk mengambil desibel ataupun bunyi yang terakam dalam rakaman kami yang akan saya ketengahkan pada Casey. Tapi Casey, mendengar dari headphone yang saya pakai 3 malam tersebut memang menakutkan Casey. Seolah-olah dengar macam suara orang minta tolong dengan suara yang halus. Bila balik ke rumah, dengan menggunakan sistem alat canggih, saya besarkan suaranya dan dapat dengar perkataan tolong hanya disebut 2-3 kali saja dalam adunan audio yang telah pun saya kirimkan pada Casey. Dan Casey, selepas kejadian itu, kami tinggalkan kawasan itu. Dalam perjalanan nak keluar daripada tanah perkuburan Kranji yang agak lama dan usang, ada kubur yang bersih. Ada kubur pula yang telah pun tertimbus dengan rumput dan lalang yang tinggi. Yang membuat saya dengan teman-teman saya 2 orang ini terperanjat, tadi masuk tak ada orang. Bila keluar terperanjat nampak seorang makcik sedang duduk di salah satu kubur, seolah-olah duduk macam datang menjenguk kubur tersebut. Saya dengan teman saya tak tegur. Kami keluar, sampai di luar, dalam kenderaan saya tanya, kau nampak tak tadi dekat kubur yang kawasan dekat keluar tu, kau nampak ada makcik tak? Yang hairan, teman saya 2 orang ni cakap mereka tak nampak. Ini bermakna saya seorang saja yang nampak.
Itulah pengalaman saya, Kisi, dari kumpulan Soul Searchers dari Encik Amran. Adapun nama dalam kumpulan ini, Brother Incredible. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ya, itu dia. Jadi, adakah anda rasa ini satu langkah yang baik? Satu, tidak menggunakan nama sebenar sebab dari apa yang dia buat rujukan ni, dari pakar-pakar tertentu mengatakan jangan gunakan nama sebenar lah bila pergi tempat-tempat macam ni. Yang kedua, mereka kumpulan ini akan paling ramai 3 orang dalam satu kumpulan yang keluar ni nak buat penyelidikan, paling ramai 3 orang. Katanya kalau keluar ramai macam mana nak rakamkan, terlampau ramai, ada sampai 14-15 orang tu memang susah lah. Jadi setiap kali nak adakan satu mungkin penyelidikan, ketua kumpulan akan hantar email. Siapa yang balas dulu yang pertama, orang itulah yang akan ikut. Wah, saya rasa satu teknik yang baguslah. Bukan bagus apa. Yalah, kalau dah ramai-ramai 20 orang masuk hutan nak rakamkan sesuatu, nanti yang suara awak rakamkan orang yang bercakap kat belakang. Okey, ada kiriman SMS pada saya, katanya, Kisi, tentang di Kranji, kubur lama tu memang betul dalamnya ada buayan. Saya pun pernah ke sana. Pernah nampak sendiri depan mata saya buayan tu. Tak tahu siapa yang letak buayan tersebut di pohon tu, siapa yang duduk, tapi betul buayan tu betul-betul tepi kubur. Dan pohonnya agak rendah dan dari luar nak masuk ke dalam tu adalah jalan kecil seperti jalan tanah liat kecil tu yang dah tersedia adalah boleh ikut. Dan memang benar ada kawasan sana tu kuburnya ada yang bersih lah, maksudnya masih ada keluarga yang jaga yang datang menziarahi. Tapi ada juga kubur yang kesian lah bila kita tengok dah tertimbus, tutup lah. Jadi tidak ada, mungkin orang yang kisah dah lupa agaknya, tapi itulah hakikatnya. Di sini daripada Ruslan kata, bro Kisi, memang dekat dalam kubur Kranji itu ada buayan. Pernah masuk dengan taklah 3 orang, Kisi. Itu daring betul Kami seramai 10 orang. Oh, ramai tu Masuk dalam tanah perkuburan Kranji pun dah kecut. Bila sampai dalam memang betul nampak buayan. Yang hairan yang hairan salah seorang dari anggota kami, dan dia tidak ikuti lagi lah anggota kami. Ketika itu ternampak ada perempuan berdiri dan tinggalkan buayan tersebut. Jadi bila kami berada di sana, kami petik-petik gambar lah, tak berani nak dekat. Dan salah seorang daripada teman yang dimaksudkan tadi berbisik pada telinga seorang lagi anggota, dan kemudian dia beri isyarat untuk kita semua keluar. Sampai luar tanya kenapa. Katanya budak ni yang saya tak nak sebutkan namanya sebab dia bukan bersama kami lagi. Katanya ternampak sesuatu keluar daripada kawasan itu. Terima kasih. Okey, macam-macam kisah malam ini. Awal tadi kisah tentang kumpulan kalau tadi ada PC pencari hantu PCH. Ada ini Soul Searchers pula. Lepas ni kumpulan apa pula Dan memang ada, apakah mungkin matlamat untuk kumpulan-kumpulan ini beraksi lah. Dan 3 orang masuk tanah perkuburan, 3 orang masuk tempat-tempat seram. Adakah anda rasa sesuatu langkah yang bijak? Macam mana? Apa kata anda? Saya akan buka talian 669-11897. Silakan. Kita bersama dengan Kak Ina. Hello Kak Ina, selamat pagi. Selamat pagi. Kak Ina tahu tentang kubur Kranji tu? Masih ada lagi tahu? Kakak tak pernah ke sana. Oh, pernah? Tak. Oh, tak pernah ke sana. Tapi tahulah kubur tu wujud lah. Masih tak tahu wujud dah. Dan pengalaman Kak Ina tentang apa ni? Silakan. Okey, ini pengalaman Kak Ina, anak Kak Ina Time tu masa anak Kak Ina segmen nak kira. Dia pernah pergi camp dekat Serimbun lah
kem tersebut. Okey. Okey, memang kakak memang keberatan lah nak lepaskan dia, tapi kena sekolah kan jadi pergilah. Habis time dekat sana tu kira-kira dia kena buat aktiviti lah aktiviti sekolah lah. Dan kebetulan tu kakak rasa hampir nak maghrib lah. Jadi dia pun dia macam dia punya guru tu suruh dia buat aktiviti sekolah lah. Sekarang habis dia saya kira rock climbing gitu. Okey. Sekarang setelah dia panjat ke atas dan dia tertoleh dekat pokok-pokok tu, dia nampak ada pocong dua orang sedang perhatikan dia. Oh, ini rock climbing dilakukan pada waktu jam berapa tu? Hampir dia cakap dengan kakak hampir maghrib gitu. Okey. Habis dia pun dia ternampak, dia pun diamkan diri lah. Diamkan diri. Tapi balik pada camp, dia bilang dengan saya, dia terus demam ke si. Selama seminggu dia demam. Dia cakap dengan kakak lah yang dia ternampak pocong tu, pastikan dia kat atas pokok. Itu je lah. Sama kakak. Ini di kawasan Jalan Baterah lah Saja. Terima kasih Okay, kembali. Kalau anda mungkin pernah masuk dekat kawasan tu, memang sunyi kiri kanan hutan. Masuk dalam sunyi sepi tempat tu. Dan di situlah tempatnya, boleh saya katakan back to nature lah, kembali ke alam semula jadi. Sebab apa? Itu tempat perkhemahan antara pengakap dan juga pandu putri macam itulah yang diadakan di sana. Dan ada 2 camp yang berbeza. Dan kalau mungkin anda pernah ke sana, anda pasti tahu tempatnya memang sunyi sepi, menyeramkan. Begitu juga dengan tanah perkuburan di Keranji. Ada di Facebook kata, wah hari ni baru tahulah Keranji ada kubur. Memang saya pun dulu tak tahu, sampailah saya dibawa ke sana dan baru nampak kubur tu secara fizikal. Dan memang benar kata pendengar tadi tu, di hujung kubur tu kalau masuk dalam kiri kanan kuburnya tak besar Tanah perkuburan Keranji ni agak kecil, tapi kalau jalan masuk dalam anda akan nampak satu pohon di sana ada buaian. Yang hairan, kenapalah di tanah perkuburan adalah orang letak buai-buai. Itu yang saya tak tahulah. Mungkin agaknya seolah-olah memberi Cik Pon. Selalu kalau kita dengar Cik Pon ni suka bergayut suka bergayut, duduk di buaian. Adakah benda itu untuk si Cik Pon? Macam mana agaknya? 66911897. Yang ini kiriman-kiriman SMS yang saya terima ni dari Ayah Jo kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Wah, ada benarnya kata Haji Maswan. Tapi ini mungkin berlaku hanya pada ilmu yang berdampingan dengan jin. Kerana ilmu sebegini sering terdedah katanya pada setiap pembawaan antara satu dengan yang lain. Uji menguji memang lumrah bagi mereka. Sekadar hanya untuk kepuasan. Kalau menang, jadi bangga. Tapi kalau kalah, maka cuba lagi lain waktu. Sebaiknya bila berilmu, tutupilah hijab supaya tidak diketahui orang lain. Kata orang, melangkah tanpa bunyi, menyusup tanpa kesan, menyinggah tanpa disedari. Wallahualam, dari Ayah Jo yang berikan pendapat. Wah, saya suka dengan pendapat pandangan Ayah Jo. Ya, tadi Haji Maswan mengatakan, antara guru dengan guru ni kalau dia membalas ni ilmunya secara halus lah, tak nampak lah. Tiba-tiba anda jalan depan dia, tengah dia hantar tu, kena lah impact, dia panggil impact maksimal mungkin. Main ke? Yang ini daripada pendengar kita, daripada Kak Liza. Assalamualaikum Kisi. Kakak, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Liza ingin ketengahkan cerita pengalaman seram yang berlaku bila kakak tinggal di Tua Payoh selama 15 tahun sebelum sekarang ni dah berpindah. Kata Kak Liza, kakak tinggal di Tua Payoh lorong ... dan pengalaman kakak ni mula berlaku apabila jiran di tingkat atas, seorang makcik tua meninggal dunia. Makcik ni kesian Kisi. Bila dia meninggal dunia, tak orang yang tahu sebab anak-anaknya semua tidak indahkan dia lagi. Dan dia hanya hidup mendapat belas ihsan daripada jiran-jiran dan orang-orang tertentu. Dan antaranya kakak lah yang kadang-kadang kalau dia lebih rezeki akan mengantar rezeki itu ke rumahnya. Tapi ini bukanlah nak membangga diri tentang apa yang kakak lakukan, tetapi tentang kisah makcik meninggal di tingkat atas di blok kakak tinggal di Tua Payoh lorong ... Bila makcik meninggal dunia Kisi,
Yang menghairankan, tidak seorang pun tahu sampailah keluarnya bau busuk bangkai bila direport pada pihak berkuasa datang dan dapati ibunya, makcik ini meninggal dunia. Tidak seorang pun anaknya dia datang menguruskan jenazah. Memang menyedihkan, ya, bila hidup ketika beliau mungkin melahirkan anak ramai, tapi bila mati keseorangan. Suaminya dah lama meninggal Kisi. Jadi pengalaman kakak ni, setelah makcik ni meninggal dunia, beberapa minggu kemudian kakak pernah dengar anak kakak kata ternampak kelibat makcik yang sama suka duduk tepi tangga rumah kakak. Sebab itulah kakak berpindah ketakutan. Kakak juga pernah dengar waktu malam ada orang ketuk pintu rumah dan suaranya seolah-olah macam suara makcik yang tinggal di atas. Bila dia ketuk tu halus suara. Dan bila buka pintu di luar tak ada orang. Dan gangguan ini kerap berlaku sampaikan anak kakak takut nak tidur dalam bilik. Sebab biliknya menghadap koridor, dia akan tidur di ruang tamu untuk beberapa bulan sebelum dia kembali berani. Dan antara perkara-perkara yang menakutkan lagi adalah bila makcik tu meninggal, rumah di atas ni kosong, dah tak ada orang. Kakak yakin dan pasti. Tapi tengah-tengah malam akan dengar orang macam tumbuk lada di bahagian dapur. Betul Kisi, makcik ni memang suka sangat tumbuk lada, tetapi bila dia meninggal, rumah tu kosong, mana ada orang. Jadi dengar, kadang-kadang pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, 3 pagi dengar orang tumbuk lada di bahagian dapur rumah. Dan kakak akan kejutkan suami. Suami dengar, selepas itu menjadi satu benda yang biasa bila dengar orang tumbuk lada. Terima kasih dan selamat tengah malam. Tapi syukurlah kata beliau, sekarang dah berpindah ke rumah baru. Nasiblah siapa yang dapat rumah tu. Terima kasih. Okey, itu dia. Dan saya tak akan putar lagu. Ya, sebab kesian nanti awak memarah. Ya, jadi oleh kerana ramai ini yang sedang mendengar dan rasa-rasa macam seronok lah. Very attentive lah. Saya selalunya lepas game tu saya putar lagu. Tapi saya akan terus bercerita untuk anda semua. Tak apalah, pengorbanan ini adalah satu kebaikan. Dan bagaimana dengan kisah-kisah anda pada malam ini, saudara? Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Awal tadi kisah tentang kawasan di Keranji, kisah juga tentang kawasan di Tua Payoh, makcik di atas yang dah meninggal, tetapi setelah meninggal dunia, kedengaran seolah-olah di atas rumah kakak ni, ya, dengar orang tumbuk. Pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi dengar orang tumbuk, tumbuk lada ke tumbuk apalah di bahagian dapur rumah. Tapi datang dari rumah atas dan kakak itu yakin rumah tu kosong, tidak ada penghuninya. Bagaimana agaknya? Baik, kita akan terus berkongsi pengalaman selanjutnya. 669-11897 temankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik teman Ria 897, saya akan terus bacakan kiriman pengalaman kisah selanjutnya ini. Yang ini datangnya daripada... sebenarnya kisah ni ada sedikit sensitif. Saya terima kiriman email ni dari orang yang sama. Dah tak tahulah banyak kali. Dan saya katakan tak boleh saya bacakan. Tetapi dia kirimkan juga. Saya akan potonglah banyak perkara yang saya tak boleh ketengahkan di udara. Tapi berikut ini datangnya daripada... Encik Rahim, saya gunakan nama samaran bukan nama sebenar, dan Encik Rahim kata beliau pernah menuntut satu ilmu yang salah. Ini ringkasan saja apa yang saya faham dan banyak saya potonglah. Pernah menuntut ilmu yang salah dan ilmu yang salah ini antaranya melibatkan beliau supaya tidur, meniduri sejenis ataupun sesuatu makhluk. Dan perkara ini membahayakan beliau sebab ketika beliau lakukan perkara ini. Okey, sebelum saya teruskan, saya minta maaf kalau tersekat-sekat sebab saya cuba pendekkan kisah dan anda faham sebab banyak benda sensitif dalam kisah ni. Jadi bila dia meniduri ilmu yang dia perolehi ini, harus beliau meniduri makhluk tertentulah. Tapi perkara ini bukan berlaku di Singapura, di luar Singapura. Dan dia lakukan benda ini bila dia masih bujang lah. Jadi
Bila masih bujang tu, dia telah pun mempelajari sesuatu ilmu, meniduri makhluk, dan dipendekkan cerita, akhirnya setelah lebih kurang 20 tahun dia mempraktikkan ilmu tersebut, dia tamatkan segala apa yang dia pelajari dan dia pilih untuk berumah tangga. Kisah inilah kisah seram bermula apabila beliau berumah tangga. Makhluk itu mula datang menghantui isteri dan beliau dan anaknya dalam kandungan. Anak kandungan yang pertama yang dihamilkan oleh istrinya hilang begitu saja. Hilang, gaib. Setelah lebih kurang 4 bulan. Bila datang berjumpa dengan doktor menjadi terkejut. Anak itu gaib. Dan yang menakutkan, perut isteri masih kembung. Tapi sebenarnya dalam perut isteri bukan bayi, Kisi, adalah sejenis tumbuhan yang dipanggil sini tumor. Isteri saya terkena penyakit yang amat mengejutkan sangat-sangat. Dan setelah kejadian itu, barulah jumpa dengan pakar buat selidik dan bertanya pada saya. Benda itu tak akan lepaskan saya sebab dah hidup dengan saya untuk beberapa tahun dan ia sebati dengan saya dan tidak setuju saya berkongsi kasih. Kerana benda itu menganggap saya seperti kekasihnya yang saya pertama kali menidurinya. Wah, itu dia kisah. Baik, kita terus ke ujung talian 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo Kesi, apa kabar Pak Raden ya? Ya, silakan. Baik. Ya, ada kronik Kesi ya. Ini Pak Raden nak cerita satu peristiwa yang seorang ibu Kesi janganlah terlupa mulut Kesi. Ini satu peristiwa yang Pak Raden satu kronik Kesi yang agak sedih gara-gara kronik dia punya budi bahasa. Sebenarnya seorang ibu ni Kesi, dia ada 2 anak dara. Jadi apa yang terjadi Kesi, anak dara ni dia suka merayap malam, night life. Jadi mungkin kerana out of sentiment emotion yang tak terkontrol, dia telah kasih tahu, korang tiap-tiap malam satu hari dia diam. Kau ni lain tak ada anak dara merayap malam, kan tak manis, tak sopan kau. Besok nak kerja. Mereka ni bekerja Kesi. Tapi tahulah budak muda kadang-kadang suka tengok sightseeing Singapore ni. Tapi satu yang silap tentang ibu ni Kesi, dia telah berbicara yang celupahnya, kau kalau balik malam nanti tak ya hari-hari lain tak ada tu lah. Balik bawa hantu, balik bawa setan. Nanti kadang-kadang habis nanti cucu aku tak boleh tidur nanti. Dia menjaga cucunya Kesi. Jadi apa nak jadi, bila balik perkataan dia, itulah bawa hantu lagi dekat sini. Ni, dah macam hantu betina pula, engkau dah bawa hantu betina. Setan betina nanti, ada hantu betina betul datang ikut engkau sudah. Jadi setiap kalinya Kesi, ibu ni mungkin dia tak bermaksud. Tapi tanpa dia sedar, perkataan dia itu sudah mengundangkan chronic unseen force, alam gaib yang telah datang. Apa terjadi Kesi, bila dia balik aja, perempuan tu mak dia diorang dah bergaduh 2 beradik, dia pekik mak. Jadi anak satu ni biadab sikit, dia kasih tahu, mak apa ni cakap hantu betul. Kalau mak nak datang, aki hantu, kau ikut aku balik dekat mak aku asyik panggil aja. Kau bawa hantu, kau bawa aku bawa engkau mai. Jadi dalam gitu terjadilah antara bergaduh sikit, misunderstanding mak dengan ibu Kesi. Tapi tanpa diorang sedar, apabila dia tidur waktu 2-3 pagi Kesi, terjadi satu undangan alam gaib kerana ibu sering memanggil, engkau bawa hantu je dekat sini lain tak ada nak bawa hantu je dekat rumah malam-malam buta. Dan akhirnya terjadi, datanglah benda si gaib tu Kesi. Dan apa yang terjadi, benda tu datang dan akhirnya memasuki nombor 1 badan maknya tu. Ibunya dulu yang menyebut, dan lagi satu masuk kepada anaknya, dan lagi satu masuk kepada adiknya yang lagi satu. Jadi anak dan ibu telah kemasukan alam gaib yang diundang. Kesi tahu satu, antara kalau kita mengundang alam gaib ni Kesi, kenapa dia boleh datang? Ini Pak Adin cerita, sebab wan ibu itu mengundang dengan body and soul punya committed of calling. Jiwa dan rohani dia memanggil begitu berperi-peri, dan telepati suara panggilannya dari dalaman suara rohaninya yang begitu serius.
telah mengundang si benda gaib ini dan telah datang dan telah masuk ke bodinya dan terjadilah satu histeria. Jadi sesiapa mak-mak, apa ada motif of the story, kalau anak-anak dara ke, kalau balik lambat, sebut ginilah, janganlah besok balik malam-malam, tak bagus, nanti orang kata kau nak tidur, sudah, jangan terpekik. Dia terpekik ke si, aduh balik bawa betina tu, bawa lah hantu betina ke setan betina mana kau bawa. Jadi bila dia cakap tu ke si, depan pintu dan terpekik-pekik, dan akhirnya terjadi benda halus ni ke si, kita kalau marah dia dengar. Jadi silap ibu itu, dia telah memarahi, teguran anak dia balik tu tak dapat nyamuk, kelambu dibakar, seperti nak tembak koboi kena dayak. Akhirnya dia pergi berkata gitu, rupanya sindiran dia tu telah mengecikkan hati the unseen force, dan mereka datang dan mereka strike, attack. Dan kalau kau panggil aku datang, aku attack. Dan akhirnya nasib baik dia Pak Radin panggil, dia datang dan kita tahu mak mengeletar, mak menurun, mengilai, anak perempuan dua macam kuda kepang, naik sawan, mata menggigil, mata dia buat sawan keja seperti begitu. Dan akhirnya bila Pak Radin datang, settle chronic case, baru dia Pak Radin kasih tahu kenapa terjadi gini. Mak dia minta maaf, Pak Radin saya memang mengamuk, anak dara saya ni malam-malam balik, jadi saya sebut tak ada, saya marah. Kau balik lain tak ada, nak bawa hantu je, nak bawa setan betina kau dekat sini orang kata kira kat airnya terjadi kisah alam gaib. Jadi seorang ibu kalau sesiapa balik malam, anak-anak perempuan kalau marah pun janganlah kronik emosi sampai gitu. Inilah takut terdatang pula alam gaib yang kronik kisah. Baik, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Pak Radin. Ya. Ini ada seorang akak kita bertanya ni. Ya saya. Daripada kejap tadi SMS ni saya terima. Dari Kak Faridah. Kisi, tolong tanyakan Pak Radin soalan berikut ini. Bagaimana agaknya kita nak tahu rumah kita ni ada kakak cantik yang menghuni? Sebab kebelakangan ini rumah kakak di bahagian dapur rumah seringkali terdengar bunyi orang buka dan tutup air sedangkan anak-anak semua tidur. Adakah itu gangguan Pontianak ataupun gangguan makhluk halus yang lain? Terima kasih. Kalau untuk itu Kesi, untuk kakak tu Pak Radin cakap itu bukan Pontianak. Pak Radin pernah settle satu chronic case setiap malam. Kadang-kadang Kesi percaya tak, paip terbuka tak apa Kesi. Kadang-kadang ada juga kalau paip terbuka tak apa, tak berapa serius. Itu sebenarnya Kesi adalah penjaga rumah dan penunggu malam. Dan kadang-kadang Kesi ada satu alam, ada yang suka pada satu-satu tempat bilik air. Kadang-kadang Kesi itu pasal dalam bilik air ni Kesi, kadang-kadang kalau sesiapa dalam bilik air jangan mandi suka menyanyi Kesi. The humming sound tu kadang-kadang ada fotokopi, kadang-kadang bersuara. Tapi punca kalau alam Pontianak Kesi, dia tidak bermain dengan benda-benda begini. Pontianak ni Kesi satu alam yang mempunyai, mereka adalah satu the unseen force yang menerbangi, dan mereka tu suka pada nightlife dan pergi ke sana sini, dan mereka semua adalah satu laluan alam gaib, semua lagi a natural born chronic force in the unseen life, unroaming night life. Kalau untuk kakak tu Pak Lin cakap, itu bukan itu Kesi. Itu yang dipanggil ada penunggu rumah. Dalam penunggu rumah ni Kesi ada macam-macam. Pak Lin pernah settle satu chronic case, baik dia Kesi sampai percaya tak Kesi, sampai dia takut bil naik, sampai hari tak ada hari dia kunci pun benda tu boleh buka. Tapi untuk kakak tu Pak Lin cakap ikhlas, kalau paling bagus Kesi di bilik air Kesi kalau boleh buka lampu. Benda halus ni Kesi, kalau kita buka lampu dia tak mengganggu Kesi, sebab cahaya lampu putih ni kadang-kadang ada satu connection dengan hari siang. Jadi terasa macam seperti kesiangan tu nak tiba. Jadi cuba begitu dulu Kesi, sebab Pak Zain tak dapat tafsiran, tak dapat tafsirkan sebab kita tak datang nak settle tengok itu apa kes kronik yang ada kat situ Kesi. Jadi Pak Zain hanya beri kata jawapan yang sebegitu dulu lah Ya, itu saja ya Kesi Ya, terima kasih Ya, itu dia Pak Radin dengan kisahnya. Dan saudara, bagaimana? Adakah di antara anda mempunyai pengalaman macam Kak Faridah? Kata Kak Faridah, rumahnya di sini pada malam-malam tertentu lah, bukan setiap malam Ini dari kiriman SMS sekejap ya.
Malam-malam tertentu akan kedengaran seperti ada orang bermain dengan air. Buka tutup. Dan pernah beberapa kali bila kakak masuk dapur ni, dia kata nampak airnya terbuka. Padahal semua orang dah tidur pada malam itu. Jadi bagaimana? Apakah permainan ini gangguan Pontianak ataupun makhluk-makhluk lain? Dan penjelasan diberikan oleh Pak Radin. Ya, sebab tu antara kita kalau adalah di antara rumah-rumah ni, malam tu sebelum tidur mesti lampu dapur dibuka ataupun dihidupkanlah dan sebagainya. Wah. Yang ini kiriman-kiriman kisah, macam-macam kisah ini dari teman-teman kita. Ada yang kata di sini, wah Casey, susah betul nak tembusi siaran Misteri Jam 12 ni, nak teka susah, nak beri cerita pun susah Casey. Saya dah ada kira lagi dah 44 hari saya cuba telefon Casey untuk berkongsi pengalaman misteri saya, tapi tak boleh. Macam mana tu? Dari Kak Datin, saya ingin kongsi pengalaman saya. Beberapa tahun lalu, rakan saya telah katanya sakitlah agak lama. Sakitnya dah tak ada ubatnya. Dipendekkan cerita, suatu hari saya melawatnya, maklumlah kawan karib saya. Saya mula katanya saya pula masa itu sibuklah, baru berpindah ke rumah baru, jadi tak sempat untuk menjenguknya. Bila luar bolehlah jenguk ke rumah baru saya. Kawan saya hanya senyum bila saya mempelawarnya. Selang beberapa hari kawan saya pun meninggal dunia. Sedih rasanya Casey, malam tu saya menonton TV. Suami dan anak-anak saya dah masuk tidur. Casey, saya perasan di balkoni saya. Ketika saya sedang menonton TV seorang diri, ada lembaga yang sedang berdiri. Bila saya toleh, itulah seolah-olah nampak benda tu dan membaca ayat-ayat suci yang terkeluar dari mulut. Tiba-tiba bahu saya ni digoyang-goyang oleh suami saya. Lembaga tu hilang. Sekian, terima kasih. Yang ini datangnya daripada Rita. Rita kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya kepada pendengar Misteri Jam 12. Kebelakangan ini, anak saya seringkali beritahu yang dia waktu tidur akan rasa seolah-olah sesak nafas, seperti ada benda tekan badannya dan tak boleh bangun. Saya pernah nampak perkara ini sekali berlaku pada anak saya. Anak saya pernah beritahu saya, dan sejak hari itu kalau saya terbangun waktu malam nak pergi ke tandas, saya akan singgah bilik anak saya untuk jenguk anak saya. Anak saya bernama Safia yang waktu itu sedang nyenyak tidur dan tergerak hati untuk buka pintu. Casey, saya boleh tengok dia sedang tercungap-cungap seolah-olah nak bernafas. Apabila saya buka lampu, saya istighfar, baru anak saya boleh bangun. Dan saya tanya kenapa. Dia peluk saya, dia kata badannya seolah-olah ada benda tekan dan dia langsung tidak boleh bernafas. Boleh tak Casey tanya pada pendengar-pendengar Misteri Jam 12, apakah sebenarnya yang berlaku? Terima kasih. Itu dia. Macam-macam kisah yang saya terima pada malam ini. Dan ada juga teman-teman kita yang berkongsi. Dari siapa ni? Okey, ni awal tadi dah baca. Kiriman-kiriman yang ini pula. Ada sini daripada... Kejap Okey, banyak kisah sebenarnya saya terima dari SMS. Minta maaf lah, tak semua sempat saya baca. Ada yang mungkin terlepas pandang, saya mohon maaf. Tapi kebanyakan saya dah pun ketengahkan. Dan kata Kak Linda dari Tua Payoh, kesian cerita Kak Nora tadi, terpaksa hadapi 2 kematian dalam sekelip mata. Oh, yang tadi Kak Nora yang tinggal di Batu Pahat tu. Tak dapat Kak Linda nak bayangkan kesedihan Kak Nora tadi. Selamat malam Casey. Terima kasih pada Kak Linda berkongsi pendapat pandangan. Yang ini daripada daripada Suzy Casey, saya tak ada kisah misteri tetapi saya nak beritahu dah pukul 2. Awak ni buat orang marah je. Suzy, terima kasih lah. Okeylah, terima kasih Suzy juga kerana mengingatkan saya. Kalau semalam Mak Tocang, hari ni Suzy. Baguslah. Banyak time keeper saya. Saya jumpa anda esok malam dan terus bersama Ria Insomnia. Selamat pagi dan terima kasih.